Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana malam ini, saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Jambang. Dan berikut paparan utama malam ini. Penubuhan pasukan khas kaji semula kes kematian Adib dicadang polis ekoran percanggahan maklumat. Dibenar kembali ke asrama mulai Rabu ini, semua pelajar terlibat perlu dipastikan sihat dan tidak bergejala. Polis mengemukakan cadangan bagi menubuhkan satu pasukan khas untuk mengkaji semula kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib tahun lalu. Menjelaskan perkara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, tindakan susulan dibuat kerana terdapat percanggahan maklumat dalam laporan inkuest dan forensik. Justru pihak polis memerlukan pengumpulan maklumat lengkap dan komprehensif. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, cadangan itu akan dihantar secepat mungkin untuk pertimbangan pihak peguam negara. Siasatan masih dijalani oleh PDRM dan kertas siasatan akan dirujukkan semula kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan lanjut. So itu kedudukan terakhirnya. Ya, saya tidak ingin nak melengah-lengahkan, tetapi pihak saya telah at the moment exhausted all means and ways and means untuk nak mencari seorang saksi yang dapat benar-benar meyakinkan kami, mengatakan bahawa dia nampak bahawa arwah Adib ni telah ditarik dan dipukul oleh orang ramai. Seorang pun tak ada. Beliau menyatakannya dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Selain inkuest yang dijalankan tahun lalu, polis juga telah mengambil keterangan daripada 52 saksi baharu termasuk 2 anggota bomba yang paling hampir dengan arwah ketika insiden berlaku. Baik, dalam perkembangan lain, bekas pengarah dan ketua pegawai eksekutif SRC International Nik Faisal Arif Kamil, Nik Othman Arif Kamil yang diburu bagi membantu siasatan penyelewengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit kini dipercayai berada di Hong Kong. Menurut Tan Sri Abdul Hamid Badur, pihaknya telah meminta bantuan polis Hong Kong untuk mengesan suspek. Kita telah pun membuat permintaan pelbagai cara lah. Ada secara verbal, ada kita menelefon kontak kita kat sana, ya. Dan you must remember that he is on red notice. Red notice tu menjadi tanggungjawab kepada polis tersebut. Dan tambahan pula kita ada memberikan mereka butiran-butiran tertentu. Ni dia, tolong cek. Jawapan dia pada mulanya negatif. Tapi ada yang baru. Kita katakan ini maklumat terbaru, mengatakan anak isteri dia ada kat sana. Polis juga masih meneruskan pencarian ahli perniagaan kontroversi Low Tek Jo atau lebih dikenali sebagai Jolo. Saudara, kehadiran seorang lagi saksi di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman melengkapkan kesemua 7 kaki tangan Al Jazeera dalam memberi keterangan berhubung isu penyiaran dokumentari yang didakwa memburukkan imej negara. Kesemua mereka yang tiba sekitar 8 pagi tadi terdiri daripada penerbit, penyunting, wartawan dan jurukamera serta mereka yang menerbitkan dokumentari itu. Saksi ke-7 pula hadir petang tadi. Kita hanya memanggil sebagai saksi, ya, dan mereka akan menjawab beberapa soalan. Apabila soalan-soalan tersebut telah dijawab, ya, kita lengkapkan kertas siasatan, kita angkat balik kepada Jabatan Peguam Negara untuk arahan ataupun ulasan daripada itu. Kalau didapati ada bukti-bukti yang menunjuk ke arah itu, Jabatan Peguam Negara lah yang akan memutuskan sama ada nak meneruskan pendakwaan ataupun tidak.
Kes disiasat di bawah Akta Hasutan 1948, Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. Baik, kita ke perkembangan keputusan perbicaraan kes bunuh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Kevin Anthony Morais. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap 6 tertuduh selepas mendapati kesemua mereka bersalah atas tuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim Datuk Azman Abdullah dalam penghakimannya berkata pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes mereka tanpa keraguan musabah. Keputusan itu bermakna kesemua tertuduh iaitu bekas Doktor Tentera R. Kunasigaran bersama R. Dinishwaran, A.K. Tinech Kumar, M. Vishwanath, S. Nimalan dan S. Ravi Chandaran akan dijatuhkan hukuman mati mandatori. Mereka disabitkan kesalahan membunuh Datuk Kevin Morais pada 4 September 2015 di antara Jalan Duta Masuk Raya, Sentul dan Jalan USJ Subang Jaya. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Saiful Idris Zainuddin dan Wan Syaharudin Wan Ladin, sementara Kunasigaran diwakili Peguam Datuk N. Sivanandan, manakala Peguam Shilan Arjunan mewakili 5 lagi tertuduh. Sementara itu, selepas prosiding, adik mangsa Richard Morais berkata keluarga gembira dengan keputusan ini selepas menanti selama hampir 5 tahun sebelum keadilan ditegakkan. Team of PDRM Bukit Aman for catching the culprits in such a short time. Hanya pelajar yang sihat dibenarkan kembali ke asrama untuk memulakan sesi persekolahan yang dibuka secara berperingkat bermula 15 Julai ini. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jika terdapat murid bergejala, pihak pentadbiran perlu mendapatkan nasihat pejabat kesihatan daerah dan memaklumkan ibu bapa atau penjaga untuk membawa mereka pulang. Murid yang sihat saja dibenarkan kembali ke asrama. Saringan kesihatan dilakukan sewaktu pendaftaran masuk ke asrama. Katil murid dijarakkan 1 meter. Tanda penjarakan sosial 1 meter disediakan untuk murid-murid beratur bagi semua bilik khas yang bersesuaian seperti tandas, bilik mandi, bilik cuci, bilik gosok dan pantry. Jadual penggiliran waktu makan disediakan di Dewan Makan sekiranya perlu dan alat pengimbas suhu badan perlu disediakan di asrama. Ia antara garis panduan pengurusan asrama sekolah yang dipersetujui mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP. Sebagai langkah keselamatan, Kementerian Kesihatan juga akan menjalankan ujian saringan COVID-19 secara rawak di asrama-asrama. Garis panduan itu juga terpakai di Maktab Rendah Sains Mara. Bagi pengurusan Dewan Makan Asrama, hanya sajian makanan secara bufet, berhidang secara individu atau berbungkus dibenarkan. Hanya pelajar tingkatan 4 dibenarkan pulang ke asrama bermula Rabu minggu depan, manakala pelajar lain dibenarkan pulang bermula 3 Ogos. Bagi asrama di sekolah-sekolah rendah, khususnya di kawasan pedalaman, pelajar tahun 5 dan 6 juga dibenarkan pulang ke asrama pada 15 Julai ini. Ia juga mulai Rabu ini 15 Julai, Pusat Hiburan Keluarga dibenar beroperasi semula. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu selepas mengambil kira lebih 3,000 tenaga kerja yang terlibat serta sumbangan RM500 juta kepada pendapatan negara. Kelulusan ini melibatkan arked permainan ataupun taman funfair indoor seperti saya kata tadi, hiburan pendidikan, edutainment, gym permainan kanak-kanak, hiburan permainan berasaskan peralatan, mesin dan hiburan teknologi dan pusat karaoke keluarga. Begitu juga dengan karaoke di majlis-majlis kahwin. Kita benarkan. Majlis kahwin tak berapa meriah, rewang kerana tidak ada
karaoke dan sebagainya, kita benarkan. Antara prosedur operasi standard SOP AM yang telah ditetapkan termasuk memuat turun aplikasi MySejahtera bagi proses pendaftaran, saringan suhu badan, menghadkan jumlah pengunjung berdasarkan saiz premis dan penjarakan sosial, penjualan tiket dalam talian serta pembersihan dan disinfeksi secara berkala. Bagaimanapun operasi pub dan disko masih tidak dibenarkan. Sementara itu, 76 individu telah ditahan semalam atas kesalahan ingkar PKPP. Daripada jumlah itu, 13 individu direman, manakala 63 individu dikenakan kompaun. Pemantauan semalam melibatkan 4,052 anggota pasukan pematuhan SOP PKPP di pasar raya, restoran, kilang, pasar awam, pasar tani, tempat ibadat dan tempat riadah. Semalam, polis berjaya menahan 10 warga asing di sekatan Jalan Raya Operasi Benteng atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. 205 rakyat Malaysia selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari India dan Arab Saudi. Kepulangan mereka dimudah cara Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Chennai serta Kedutaan Malaysia di Riyadh dengan kos pembiayaan ditanggung sendiri penumpang. Menerusi kenyataan media, Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar berkata, selaras peraturan yang ditetapkan Kerajaan Malaysia, semua rakyat Malaysia berkenaan diwajibkan menjalani proses saringan kesihatan setibanya di KLIA. Mereka juga perlu menjalani proses kuarantin selama 14 hari di kediaman masing-masing. Menurut Datuk Kamarudin yang juga pengerusi pasukan petugas COVID-19, daripada 205 individu, 102 pulang dari India, manakala 103 lagi dari Arab Saudi. Perwakilan-perwakilan diplomatik di kedua-dua negara berkenaan akan meneruskan pemantauan situasi semasa serta bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha memberi bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia. Kes positif COVID-19 di negara ini kembali mencatat angka 2 digit dengan pertambahan 13 kes baru. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negara ini sebanyak 8,696 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada 13 kes baru itu, 8 merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Ia membabitkan 6 warga negara dan 2 pemastautin tetap. Daripada 5 kes penularan di dalam negara, 3 kes adalah di kalangan warga negara dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara. Perincian kes jangkitan dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 3 adalah seperti berikut. Yang di negeri Sarawak, 2 kes severe acute respiratory infection ataupun SARI telah dimasukkan di Hospital Umum Sarawak. Dan di Kuala Lumpur 1 kes saringan sebelum masuk kerja. Jelas Datuk Dr. Nur Hisham bagi kes jangkitan tempatan dalam kalangan bukan warga negara, ia melibatkan 2 kes saringan di Depo Tahanan Imigresen di TI Bukit Jalil. Tambah beliau, sehingga kini 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 12 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah keseluruhannya 8,511 kes atau 97.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kematian direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian akibat COVID-19 kekal 121 kes. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah MAEPS PKRC di Serdang akan ditamatkan operasinya secara rasmi pada 15 Julai ini. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pesakit terakhir yang menerima rawatan di pusat kuarantin itu sudah dibenarkan discharge hari ini sambil disaksikan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Sehingga 10 Julai 2020, pusat ini telah berjaya merawat seramai 1,362 orang pesakit, di mana majoriti adalah bukan warga negara iaitu 86% dan 14% adalah warga negara Malaysia.
Datuk Dr. Nur Hisham mengucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan dan agensi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan operasi pusat berkenaan. PKRC adalah ilham Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai salah satu langkah proaktif kerajaan dalam mendepani pandemik COVID-19. Ia merupakan kolaboratif pelbagai agensi yang diterajui Kementerian Kesihatan KKM. Saudara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat melawat mural gergasi memaparkan potret pemimpin negara. Ia termasuk potret Seri Paduka Baginda yang diabadikan pada dinding bangunan di Taman Cahaya Alam Shah Alam Selangor. Turut berangkat Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria dan anak-anda Baginda Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan, Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Al-Sultan Abdullah berkenan meluangkan masa beramah mesra dan berinteraksi bersama 3 pelukis muda, Muhammad Suhaini Ali, Muhammad Firdaus Nordin dan Abdul Hadi Ramli sambil mengurniakan surat penghargaan, cendera kenangan serta sumbangan peribadi. Keberangkatan Baginda hari ini adalah atas inisiatif Seri Paduka Baginda sendiri dan mencerminkan keprihatinan Seri Paduka Baginda serta menghargai usaha murni golongan belia negara. Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar usaha-usaha ketiga-tiga pelukis tersebut menjadi contoh, sumber inspirasi dan tauladan kepada golongan belia negara untuk lebih menghargai pemimpin dan negara serta menggunakan masa yang ada dengan sebaik-baiknya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menerima kunjungan hormat daripada 4 duta besar dan seorang pesuruhjaya tinggi yang baru dilantik. Perjumpaan selama 45 minit itu berlangsung di pejabatnya di Putrajaya. Keempat-empat duta terbabit ialah Duta Besar ke Rusia, Datuk Bala Chandran Tharman, Duta Besar ke Chile, Abu Bakar Mamat, Duta Besar ke Turki, Sazali Mustafa Kamal serta Duta Besar ke Qatar, Zamshari Shaharan. Manakala seorang lagi ialah Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Bangladesh, Haznah Mat Hashim. Selain menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil negara, Tan Sri Muhyiddin menegaskan mereka juga boleh memainkan peranan dalam membantu kerajaan memulihkan semula ekonomi negara pasca COVID-19. Pada masa sama, beliau menekankan kepentingan meningkatkan hubungan pelaburan dan perdagangan dua hala negara yang kian mencabar. Tumpuan perlu diberi kepada aspek nilai tambah dalam bidang tertentu termasuk pelancongan, sains, pendidikan dan teknologi maklumat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dalam usaha melipat gandakan kerja-kerja penyambungan perkhidmatan 4G di Sarawak. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, perbincangan terperinci bagi mencari mekanisme terbaik telah diadakan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Pertama, kita melihat bagaimana kita boleh melipat gandakan kerja-kerja MCMC di Sarawak, khususnya dalam konektiviti 4G, sebab sekarang kita punya penetration ialah lebih kurang 71% dan bagaimana kita nak capai kalau boleh, kalaupun tidak 100%, pokoknya 90 lebih peratus. Beliau mengadakan pertemuan ringkas bersama SKMM dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA di Pejabat SKMM Kuching.
Terdahulu, Datuk Saifuddin merasmikan bangunan pejabat baharu SKMM di ICOM Square Jalan Pending. Beliau diiringi Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Suryani Ahmad, Pengerusi SKMM, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik dan Pengarah SKMM Sarawak, Adiman Ajem. Dalam pada itu, Datuk Saifuddin turut menjelaskan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak dalam bidang seni budaya akan terus diperhebat. Beliau berkata perbincangan antara KKMM dan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah diadakan dengan Menteri Bertanggungjawab Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Kebetulan kita telah menubuhkan pasukan petugas ekonomi kreatif di peringkat persekutuan di mana saya dan Datuk Haji Nancy mengerusikannya bersama kerana kerja-kerja seni budaya itu melibatkan lebih dari satu agensi dan KKMM dan Motek kebetulannya dua agensi peneraju. Jadi saya telah berbincang bagaimana nanti kita akan tentunya bersama-sama dengan Sarawak juga dalam program-program pembangunan, promosi dan sebagainya. Kerjasama ini sangat bertepatan kerana kerja-kerja seni budaya melibatkan banyak agensi dengan KKMM dan Motek menjadi agensi peneraju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara kini menerima tiupan angin dari arah baratan dengan kelajuan yang sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, buat masa ini Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan negara. Selain itu juga dapat diperhatikan terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar negeri Sabah di mana secara amnya negeri Sabah pada ketika ini menerima tiupan angin dari arah tenggara, barat daya dan juga selatan. Keadaan penumpuan angin di negeri Sabah ini adalah kondusif bagi pembentukan awan yang menghasilkan hujan berserta ribut petir di negeri berkenaan. Sementara itu, menerusi paparan imej radar semasa, dapat diperhatikan di Semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir kini tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri Perlis, kawasan perairan negeri Kedah, termasuk di kawasan daratan negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga Pahang. Dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang lewat malam nanti kecuali kejadian hujan berserta ribut petir di kawasan perairan negeri Perlis dan Kedah ini yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga awal pagi esok. Di negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini tertumpu di bahagian utara dan tengah negeri Sarawak dan diramalkan keadaan ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, di negeri Sabah, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan termasuk di wilayah Persekutuan Labuan. Dijangkakan keadaan cuaca lembap di negeri Sabah ini berpotensi untuk berlanjutan sehingga ke hari esok. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sabah melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman, sandakan dan tawau seperti yang bertanda kuning dan amaran ini berkuat kuasa mulai pada malam ini sehingga ke hari esok. Justru orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berhati-hati berikutan kejadian hujan berserta ribut petir di kawasan berkenaan boleh menyebabkan kejadian banjir kilat bagi kawasan yang berkedudukan rendah. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, dijangkakan hujan berserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga kawasan perairan negeri Sabah. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Untuk maklumat cuaca yang terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Bersua kembali. Menjelang pembukaan mesyuarat kedua penggal ketiga persidangan Parlimen Isnin depan, usul mengenai kedudukan yang di-Pertua Dewan Rakyat serta timbalannya perlu diselesaikan pada hari pertama. Ini kerana peranan yang di-Pertua dan timbalan begitu penting dalam memastikan perjalanan sidang berlangsung dengan teratur dan mengikut peraturan mesyuarat Dewan.
Usul dicadangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga ahli Parlimen Pagoh adalah untuk menamatkan khidmat yang dipetua Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof dan timbalannya Ngah Koming dilaporkan diserahkan kepada Dewan Rakyat pada 26 Jun lalu. Akhir bulan lalu, Tan Sri Muhammad Arif mengesahkan beliau menerima usul berkaitan perkara tersebut. Timbalan yang dipetua Dewan Rakyat, Datuk Rashid Hasnun berkata, ia dibuat mengikut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Pentadbiran Parlimen Dewan Rakyat, kita adalah kuasa yang lain daripada kuasa pentadbiran ataupun kuasa kehakiman. Ya. Kita berdiri atas kuasa ini dan kita ada peraturan-peraturan kita sendiri. Jadi we follow the standing orders. Kita ikut peraturan mesyuarat yang telah pun ditetapkan. Jadi guideline kita adalah we follow the standing orders. Ya. Jadi apa pun segalanya telah pun dimaktubkan. Dan mana-mana yang tidak ikut peraturan mesyuarat maka kita akan tolak. Kedudukan mereka menjadi topik hangat dalam kalangan ahli politik dan pengamal media semenjak peralihan kepimpinan kerajaan pada Mac lalu. Sementara itu, setakat 7 Julai, Dewan Rakyat telah menerima sebanyak 10 usul daripada pihak kerajaan. Mengulas mengenai susunan kedudukan ahli parlimen di dalam Dewan, Datuk Rashid memaklumkan ia ditentukan oleh pihak pembangkang dan kerajaan sendiri dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditentukan. Kedudukan kerusi MP ini adalah ditentukan oleh dia ada ketua dia panggil ketua whip. Kena cantik tu maknanya. Setiap satu, contoh dia backbenchers untuk kerajaan, selain daripada menteri, timbalan menteri, dia ada ketua whip dia. Kemudian di pihak pembangkang dia ada ketua pembangkang dan dia ada ketua whip dia. Jadi kita bukan kita yang decide, bukan parlimen ataupun speaker yang decide, cuma kita dapatkan pengesahan daripada mereka supaya kita boleh atur dalam blok mana mereka berada. Kita juga ambil maklum kepada MP ahli yang berhormat ini yang memang ada jawatan-jawatan ex-minister dan sebagainya, kita pun aturkan mereka mengikut pengalaman mereka. Kita tak boleh letakkan seorang yang pernah bekas menteri duduk di belah di jauh ke belakang dah. Kita akan letakkan mereka di tempat yang bersesuaian dengan kedudukan mereka sebelum inilah. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 18 Mei lalu. Baik, seperti biasa, setiap Jumaat kita ikuti harga minyak mingguan dan harga baharu bermula tengah malam ini hingga Jumaat depan 17 Julai. Sekolah rendah, madrasah atau pondok agama di Kedah yang tidak berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu mempunyai surat kebenaran untuk beroperasi pada sesi persekolahan yang bakal dibuka semula 15 Julai ini. Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia, Datuk Najmi Ahmad berkata, kegagalan mendapatkan surat kebenaran mungkin boleh menyebabkan pihak pentadbir dikenakan tindakan ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Katanya surat tersebut dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri JHEAIK melalui permohonan yang dibuat oleh pentadbir sekolah agama berkenaan. Pentadbir sekolah agama tidak berdaftar yang membuat permohonan akan diberikan taklimat berkaitan prosedur operasi standard pembukaan semula sekolah dengan merujuk kepada garis panduan pembukaan semula sekolah KPM. Saya kira pihak pentadbir akur dengan apa yang telah ditentukan oleh kerajaan lah. Maknanya dia orang pun walaupun kita katakan sekolah itu sekolah persendirian tak daftar, tapi pada umumnya dia mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Saya yakin begitulah, saya akan dapat melaksanakan dengan baik insya-Allah.
Setakat ini 65 permohonan telah diterima setelah permohonan dibuka pada 7 Julai hingga semalam. Walau bagaimanapun, katanya jika masih ada sekolah agama tidak berdaftar yang masih belum membuat permohonan, mereka boleh hadir ke bahagian pendidikan JHE AIK untuk memohon sehingga 14 Julai ini. Secara anggaran, terdapat kira-kira 76 sekolah tahfiz, pondok dan rendah agama yang tidak berdaftar dengan JHE AIK. Individu yang tidak mampu mempertahankan kedudukan, maruah dan kedaulatan negara tidak layak dianggap sebagai warga negara Malaysia. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian juga mahu hukuman keras dikenakan terhadap mereka yang menderhaka kepada nilai kenegaraan Malaysia. Sebagai seorang warga Malaysia yang bangga menjadi rakyat negara ini, yang mempertahankan keluaran perlembagaan, yang mempertahankan kedudukan bahasa Melayu, yang tidak akan perlekehkan institusi Raja-Raja Melayu, yang akan terus memastikan bahawa apa saja yang cuba menggugat keharmonian negara ini akan dipertahankan secara menyeluruh bersama. Itulah sebenarnya merupakan ancaman-ancaman yang sepatutnya dapat kita elak dalam konteks negara kita. Beliau juga menasihatkan rakyat tidak menganggap rukun negara sebagai satu dokumen semata-mata. Sebaliknya perlu mengangkat ia sebagai kata-kata hikmah dan kalimat yang difahami seterusnya dijadikan sebagai amalan harian. Semalam Perdana Menteri melancarkan sambutan Jubli Emas Rukun Negara bagi memperteguh iltizam kalangan rakyat agar terus menjunjung kelima-lima prinsip falsafah negara. Sakit sendi dan lutut kini sudah pulih. Cerita itu dikongsi Datuk Zaitun Muhammad Jiwa setelah mengamalkan herba Boswellia serrata atau pokok dupa. Ya, menyedari ramai mengalami masalah sama, timbul idea untuk menghasilkan produk makanan kesihatan daripada tumbuhan yang hidup meluas di wilayah India dan Pakistan itu. Ya, produk Honey Dijiwa itu dihasilkan dengan gabungan herba-herba tempatan dan diperakui sebagai makanan kesihatan ideal untuk pilihan sekeluarga. Nazaruddin Abu Zamil ada laporannya. Honey Dijiwa yang diilhamkan bersama pelakon Ashraf Muslim adalah produk kesihatan dan kecantikan alternatif kepada masyarakat. Selain Boswellia serrata, kombinasi 6 zat semula jadi iaitu saffron, habatus sauda, madu, lemon dan halia menawarkan khasiat yang amat luar biasa. Saya rasa kalau orang yang tahu tentang kehebatan kelebihan Boswellia serrata ni, orang akan merasakan ya, oh jangan lepas peluang ni, kena ambil produk ni sebab kelebihan dia, kebaikan dia untuk sendi-sendi. Dia sangat berkesan untuk orang yang menghadapi masalah sendi, macam nak naik tangga. Kadang-kadang tu nak naik tangga tak boleh naik dua-dua belah, macam tak boleh. So nak kena satu-satu. So dan ramai juga yang menghadapi masalah nak semayang, nak sujud susah kan, especially orang yang dah sedikit berumur lah. Honey Dijiwa dihasilkan mengikut piawaian dan proses kajian serta perbincangan teliti agar bahan-bahan yang terkandung tidak mendatangkan mudarat. Produk ini mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Halal Jakim. Kita kena berbincang dengan kilang sebab bahan ni bahan semula jadi yang takkan ada kesan sampingan. Jadi saya tak nak orang bawa pergi berbincang sebab pengalaman saya ialah kena berbincang dengan pihak kilang dan untuk meyakinkan orang saya kena makan dan amalkan sendiri dan saya merasai sendiri benda produk ni. Alhamdulillah. Bagi pelakon Ashraf Muslim yang memang minat menceburi bidang perniagaan, beliau tidak menunggu lama untuk bersama menjadi rakan kongsi walaupun perbincangan bersama Datuk Zaitun dilakukan dalam tempoh singkat. Saya memang suka berniaga kan. Lepas tu bila Kak Tun pun duduk sama-sama berjumpa dengan saya rasa macam ini satu peluang yang bagus bila menceritakan tentang produk Honey Dijiwa ni. Dan bila kita study lagi lebih dalam tentang produk ni, sebenarnya banyak kelebihan. Dan bila pula Datuk Kak Tun menceritakan tentang dia terpaksa ambil satu setiap hari. Apa kata kalau kita satukan dalam satu sachet? Dan bermula dari situ Honey Dijiwa dan penglibatan saya bersama dengan Kak Tun.
Ashraf yang juga duta produk menyatakan Hani di Jiwa mudah dibawa ke mana sahaja yang boleh menjadi pilihan terbaik untuk seluruh masyarakat. Kenapa kita wujudkan produk Hani di Jiwa ni ialah memudahkan untuk kita mendisiplinkan kita pada setiap hari untuk ambil. Kadang-kadang kalau ada orang tu dia terpaksa ambil satu bahagian, ada satu sudu madu, satu sudu apa soda. So jadi benda ni kadang-kadang dia tak disiplinkan diri dia. Jadi kita wujudkan dalam satu sachet semua ada dalam tu. Dan kita akan memudahkan untuk orang bawa ke mana-mana setiap hari makan. Itu kelebihan Hani di Jiwa. Dijual pada harga RM69, Hani di Jiwa menjadi makanan kesihatan mampu milik selain sesuai untuk semua peringkat umur. Segala perincian dan pengenalan produk kesihatan ini layari akaun Facebook dan Instagram rasmi Hani di Jiwa. Nazaruddin Abu Zamel, Berita RTM. Ekonomi negara mampu mencatat pertumbuhan positif pada kadar 7.5% pada tahun 2021. Namun jelas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, sasaran itu memerlukan kerjasama padu daripada sektor swasta dan rakyat. Sebab itu peranan SMEs, industri, informal sectors itu penting. Dan kita nak menggalakkan rakyat kita dan consumer supaya tingkatkan spending perbelanjaan. Kerana dengan adanya perbelanjaan, saya percaya kita boleh meningkatkan aktiviti ekonomi. Jelasnya, pengukuhan ekonomi domestik akan membantu melahirkan peluang pekerjaan bernilai tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Datuk Seri Muhammad Azmin mengulas unjuran Bank Dunia yang menjangkakan ekonomi negara bertumbuh antara 6.3 hingga 7.5% tahun depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media lawatan kerja di Selangor. Pendapatan purata isi rumah meningkat sebanyak 4.2% tahun kepada RM7,901 pada 2019. Iaitu antara yang dilaporkan Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi laporan survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas serta laporan survei perbelanjaan isi rumah Malaysia. Laporan tersebut turut merekodkan Selangor, Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan merekodkan nilai pendapatan purata lebih tinggi daripada paras nasional. Manakala pendapatan penengah pula tumbuh sederhana kepada RM5,873 iaitu 3.9% tahun. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menjelaskan analisis kali ini telah dikembangkan lagi dengan beberapa pembaharuan. Secara selama 12 bulan. Jadi dia adalah satu perkara yang memang secara saintifik dan penghasilan itu kita menggunakan rujukan-rujukan yang telah diterima pakai DPK antarabangsa. Jadi saya menyatakan tadi banyak perkara yang perlu diteliti. Memang dari konsepnya DOSEM ni ingin melihat statistik yang kita keluarkan ni dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian pada pembentangan laporan berkenaan di Ibu Negara. Seterusnya kita ke segmen sukan bersama rakan penyampai Ifah Hazim. Silakan Ifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik kepada peminat sukan tempatan. Kerajaan hari ini membenarkan sektor sukan dan rekreasi fasa 3 dan 4 iaitu penganjuran kejohanan dan pertandingan tempatan tanpa penonton yang melibatkan aktiviti tiada bersentuhan beroperasi mulai Rabu ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata aktiviti itu melibatkan perlumbaan motosikal dan kereta di litar antarabangsa Sepang SIC serta litar tempatan yang lain. Tambah beliau, kejohanan membabitkan pemain perseorangan dalam acara badminton, tenis, gimnastik, terjun papan anjal dan kejohanan catur juga dibenarkan beroperasi pada Rabu ini. Turut dibolehkan adalah aktiviti sukan dan rekreasi bersentuhan fizikal. Aktiviti sukan dan rekreasi yang bersentuhan fizikal
juga akan bermula 15 Julai 2020, iaitu sukan berpasukan termasuk bola sepak, rugby, bola keranjang, takraw dan sukan tempur seperti karate, silat, taekwondo dan sebagainya. Tapi ini tidak melibatkan kejohanan-kejohanan besar, ya. Serentak dengan situ, pengusaha-pengusaha padang komersial seperti operator gelanggang futsal, fasiliti sukan dan akademi juga dibenarkan beroperasi bermula pada 15 Julai 2020. Sementara itu, saingan bola sepak Liga Malaysia pula dibenarkan bersambung semula 15 Ogos ini. Turut dibenarkan saingan Liga bagi sukan sepak takraw, hoki dan rugby. Kejohanan pertandingan sukan berpasukan adalah seperti berikut. Liga Super, Liga Premier Bola Sepak, MFL, Liga Sepak Takraw, STL, Liga Hoki, MHL dan Liga Rugby. Ini merupakan liga-liga yang dibenarkan untuk memulakan pertandingan mereka pada 15 Ogos nanti. Ya, kita benarkan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti sukan dan penganjuran kejohanan perlu diadakan dalam keadaan yang terkawal oleh operator premis dan penganjuran acara dengan SOP am pengurusan, SOP am penganjuran dan SOP am penganjuran yang perlu dipatuhi. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, penganjuran kejohanan dan pertandingan berkenaan hanya terhad kepada acara atau kejohanan tempatan sahaja tanpa penonton dan tidak melibatkan perhimpunan besar-besaran peserta. Manakala penganjuran acara antarabangsa yang melibatkan peserta dari luar negara adalah tidak dibenarkan buat masa ini. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyambut baik pengumuman kerajaan yang membenarkan kejohanan dan pertandingan tanpa membabitkan penonton bermula 15 Ogos ini. Setiausaha Agungnya Stuart Ramalingam berkata, perancangan bagi persiapan skuad kebangsaan menjelang pusingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 Oktober depan akan dibincang dengan pihak tertentu dalam masa terdekat. Daripada FM kami bergembira dengan apa yang kami dengar hari ini dengan bermulanya contact training pada 15 Julai dan peluang bermula Liga pada 15 Ogos. Tapi tarikh bermula Liga saya beri kepada MFL untuk membuat keputusan tersebut dan pengumuman yang diperlukan. Dan daripada FAM kami akan mengikut dan menyokong apa-apa keputusan yang dikeluarkan daripada MFL dan penyediaan pasukan kebangsaan yang akan kami uruskan dengan perbincangan yang lebih mendalam dengan pihak MFL. Dalam pada itu, susulan pengumuman oleh kerajaan yang membenarkan penganjuran sukan pemotoran tempatan, Persatuan Motorsport Malaysia MAM menerusi satu kenyataan mengumumkan kesemua penganjur perlumbaan pemotoran kini dibenar untuk menganjurkan aktiviti berkaitan termasuk peringkat kelab dan kebangsaan bermula Rabu ini. MAM turut menggesa semua pihak terlibat agar menghantar peraturan penganjuran beserta rancangan kalender kejohanan mereka secepat mungkin kepada badan induk itu. MAM juga akan berkongsi garis panduan yang perlu dipatuhi dalam semua peringkat perlumbaan di laman web mereka. Justru, semua pihak digesa supaya mematuhi SOP yang ditetapkan selari dengan kebenaran yang telah diberikan. Teka-teki siapa bakal menggalas tanggungjawab sebagai Ketua Jurulatih Baharu Skuad Hoki Wanita Kebangsaan bakal terjawab esok. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Subhan Kamal memberi bayangan perbincangan mengenainya akan dilakukan dalam mesyuarat jawatankuasa kejurulatihan KHM. Tomorrow kita ada coaching committee meeting. And then we will probably brief in detail regards to the process that we have gone through
And I think also Datuk Syamala dengan Mr. Jadadis Chandra pun dah buat apa yang perlu dalam 2-3 hari ini and all that. So I think let's wait because Difahamkan badan induk itu menerima 20 permohonan bagi mengisi jawatan berkenaan termasuk jurulatih dari luar negara. Ia berikutan keputusan pengendali sebelum ini Muhammad Dharma Raj Abdullah yang enggan memohon semula tugas sebagai ketua jurulatih skuad hoki wanita negara. Datuk Seri Subhan berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pengumuman jenama sukan terkemuka Puma sebagai penaja rasmi jersey skuad hoki kebangsaan. Perjanjian persefahaman bagi kontrak selama 3 tahun ditandatangani bersama wakil jenama itu, Active Sports Centre di pejabat KHM pagi tadi. For a value worth of 1.5 million for 3 years. 500,000 a year comprises of attire sponsorship full for all our national squads and also attires in terms of shoes, jackets, socks, semualah. Beralih ke sukan badminton, persiapan ke Tamasya Olimpik 2020 Tokyo. Pemain perseorangan wanita negara Sonia Chia harus berusaha lebih keras untuk meletakkan dirinya dalam kelompok 20 terbaik dunia sekaligus mencerahkan peluang untuk layak ke saingan sukan terbesar dunia itu tahun depan. Jelas pengarah kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chung Han, 8 pemain menjalani persiapan dalam program Road to Tokyo RTT dan Sonia Chia antara pemain yang diberi tumpuan utama kerana ketika ini dia berada di kedudukan ke-29 dunia. Juga kerana sebab itu dan dengan target itu kita juga lebih fokus pada penambahbaikan skill set dan juga penambahbaikan fizikal pemain kita, terutamanya untuk macam Sonia, Jingwei dengan Kisona kan. Sonia sebelum ini pernah menghuni ranking 23 dunia, namun kedudukan itu berubah selepas tidak dapat menyertai sebarang kejohanan akibat COVID-19. Baik, laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Teruskan bersama Andy dan juga Margaret untuk segmen seterusnya, segmen Hashtag. Silakan. Warga Maya dikejutkan dengan video beberapa kanak-kanak bermain air dengan seekor buaya. Dipercayai kejadian berlaku di Sabah berdasarkan pertuturan mereka. Rata-rata warga Maya kagum dengan kejinakan sang bedal itu. Namun ada juga yang bimbang dengan keselamatan kanak-kanak berkenaan. Bagaimanapun terdapat laporan mengatakan buaya tersebut sebenarnya sudah mati kerana tersangkut jaring. Di China, bunyi misteri dari pergunungan Xiuxi menyebabkan penduduk tertanya-tanya dan ketakutan. Bunyi seakan-akan suara seekor naga itu berlaku selama lebih 10 hari. Bimbang kejadian tidak diingini berlaku, pihak berkuasa Guizhou menghantar ahli zoologi untuk siasatan. Teka-teki bunyi misteri itu akhirnya terjawab apabila ahli zoologi mengesahkan bunyi ganjil itu datangnya daripada seekor burung puyuh. Walaupun bersaiz kecil, burung puyuh mampu mengeluarkan bunyi yang kuat. Rakaman seorang budak lelaki diselamatkan selepas dicampak dari balkoni sebuah kediaman 3 tingkat yang sedang terbakar tular. Jameson Long berjaya disambut seorang pemuda, Philip Blanks, yang bergegas ke lokasi sebaik mendengar jeritan minta tolong daripada ibu mangsa. Kebakaran berlaku di Phoenix pada 3 Julai lalu, mengorbankan ibu Jameson, Rachel Long, selepas dia berpatah balik untuk menyelamatkan seorang lagi anaknya, Roxy, yang cedera parah. Saudara, setelah muncul dengan single duetnya bersama Bunga berjudul Dup Dup, kini Aizat Amdan melangkah lebih jauh berduet dengan penyanyi dari seberang, Hanindia, dalam single Ku Mau. Ya, menurut Aizat, dia memang tidak jemu menghasilkan lagu-lagu romantis kerana kisah kasih sayang amat dekat dengan masyarakat negara ini. Sebab saya rasa itu satu topik yang saya gemar. Memang saya suka bercerita tentang cinta. Walaupun orang cakap macam, yelah mungkin dia agak klise, tapi
Saya rasa kita, especially culture kita memang sentiasa interested dengan cinta, dan saya memang daripada dulu lagi saya suka advocate cinta. Jelasnya lagi, lagu Ku Mau pada asalnya dinyanyikan dalam bahasa Inggeris namun diadaptasi ke bahasa Melayu, memandangkan ramai peminat Aizat dan Hanin amat dekat dengan bahasa tersebut. Saya dan Hanin lah setuju yang kita nak berduet dengan bahasa Melayu lagi bunyi natural, sebab sebelum ni macam Hanin pun dia buat lagu pun semua bahasa Melayu, dan saya pun kebanyakan lagu saya yang popular pun bahasa Melayu. Jadi dan dia paling penting dia bunyi sedap lah. Ia inginkan suasana tenang, penyanyi dan komposer Jimmy Screen menjadikan pengkalan nelayan Jalan Tangki Klang sebagai tempat mencari ilham. Beliau akui selain panorama menarik, keramahan warga nelayan turut membuat beliau rasa senang dan membantu dalam menghasilkan karya. Justru beliau menyarankan rakan karyawan turut mengunjungi lokasi berkenaan. Saya memang kerap ke sini di pengkalan nelayan Jalan Tangki di Pulau Kelang. Saya rasa tempat ni memang agak strategik untuk penggiat-penggiat seni macam saya untuk melangkapkan fikiran untuk mencari lagu. Tapi sebelum mana yang tak kenal, saya adalah Jimmy Screen dari Kumpulan Screen. Bila cinta didusta, hati mula gelisah. Beliau yang ditemui di pengkalan nelayan tersebut turut berterima kasih kepada kerajaan kerana tidak meminggirkan golongan penggiat seni industri kreatif melalui pengumuman inisiatif penjana kepada mereka. Senang dengan layanan dan kemesraan warga nelayan, beliau akan sentiasa mengunjungi pengkalan nelayan tersebut dan terus berkarya untuk menyumbang kepada industri seni negara. Saudara, berita perdana edisi 10 Julai berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Ya, tentunya maklumat sahih jenama dipercayai. Dan jangan lupa patuhi SOP dan jaga kesihatan bagi mencegah COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.